Ada sikit lah masalah kat sini. Okey, okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan ke live Mak Apik. Sebelum tu kita nak sound check dulu. Sound check. Adakah suara okey? Suara kita okey? Yang ni tak nampak muka lagi ni. Sebab takut jadi apa-apa, senang kita nak cancel. Nak sound check dulu. Nak tengok keadaan macam mana kita punya streaming ni malam ni. Sebab nampak gaya dia punya line macam tak tune juga ni. Line macam tak tune juga. Jadi kita try dulu dengan suara qasidah. Dengan qasidah kita tengok dulu keadaan macam mana. Halo, test. Okey, memang ada masalah dekat kita punya line lah, nampak gayanya. Tapi test dulu tengok. Boleh komen dulu tak? Siapa-siapa yang ada menonton, komen dulu tengok live suara macam mana. Kita mic sound check dulu nak tengok live kita okey tak? Live kita okey tak? Sound check. Allahu Allah jamalin nabi. Echo off. Okey, echo kena off. Okey. Macam mana echo okey? Echo dah off. Sound check, sound trouble. Test. Wallahil alim ya nas malaika ghairin nabi. Dengar tak apa dia punya tu? Dia punya qasidah tu dengar tak? Qasidah dengar tak? Okey, mantap. Kalau mantap kita tunjuk muka. Okey, selepas dah dapat komen mantap kita tutup muka sebab kita nak pastikan kita punya suara masuk. Okey. Qasidah dengar Arif. Qasidah tu penting tu. Sebab kita nak layan apa sambil qasidah slow. Okey, betul lah tu, memang nak slow kan pun qasidah. Wallahil alim ya nas malaika ghairin nabi. Okey, itu dia. Selamat datang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau macam ada 2-3 hari sebelum ni, kita dah pun live video dan kita cerita tentang serba sedikit benda yang alamak, ada masalah lain lah. Dia bagi tahu ada masalah lain lah. Jadi gambar kita akan pecah-pecah, tapi tak apa. Yang penting adalah tujuan kita buat ni adalah untuk kita sembang-sembang saja, sembang-sembang santuy kita kata kan. Macam 2-3 hari sebelum ni aku kena slowkan jugalah qasidah ni. Okey, itu dia. Qasidah kita dah slow supaya okey, qasidah cantik. Okey, qasidah masuk cantik ngam qasidah Jadi 2-3 hari sebelum ni kita dah pun ada buat live video, kita dah sembang serba sedikit tentang kasturi yang jarang-jarang orang nak cerita. Kita ada sebutkan masa tu, saya ceritakan dari segi bahasanya, dari segi sumbangan kasturi dalam perdagangan dunia, sumbangan kasturi dalam mengembangkan ketabadunan yang menjadi enjin untuk menggerakkan ketamadunan dunia perdagangan. Lepas tu juga ada sumbangan kasturi dalam ilmu perubatan. Lepas tu sumbangan kasturi dalam memajukan ekonomi kawasan pergunungan. Makna kata kasturi ni dia kan didapatkan daripada kijang yang duduk di kawasan pergunungan kan. Kita dah sebut dah. Jadi malam ni sikit saja sambungan daripada live yang sebelum ini.
kita nak cerita tentang apa itu kasturi. Apa itu kasturi? Sebab selalu bila kita jumpa dengan customer kita, bila kita sebut tentang kasturi, oh bang ni minyak kasturi bang. Orang tanya, ha minyak kasturi? Limau kasturi ke? Biasa kita akan orang akan tanya kita balik, limau kasturi ke? Sama ada kadang orang tua dia suka menguji, dia nak tengok kita ni betul ke kita tahu apa yang kita cakap, kasturi ni apa. Dan yang paling penting sekali bila sebut tentang kasturi, memang banyak orang terkeliru dengan limau kasturi. Jadi limau kasturi pun ada aroma kan, wangi juga. Orang buat minyak wangi juga, orang buat sabun, orang buat penambah rasa dalam masakan, dia menaikkan aroma makanan. Jadi dia pun melibatkan tentang aroma tu berkaitan dengan wangi-wangian. Maka tak hairan orang akan keliru dengan kasturi. Jadi kasturi yang kita duk bincangkan ni, 2-3 hari dah kita duk bincang ni, yang macam ni kita buat dalam bentuk minyak, adalah kasturi yang kita dapatkan daripada kijang jantan. Kijang jantan. Jadi bila merujuk tentang kijang, kita kena tengok ahli zoologi lah, ahli zoologi. Jangan stres lah. Malam ni kita nak santai-santai saja, kita nak relax-relax. Ada soalan boleh komen, kita interaksi dengan komen, kita sembang-sembang kan, supaya apa? Supaya kita sama-sama berkongsi. Awak kongsi sikit, saya kongsi sikit. Jadi sama-sama pun dapat kefahaman yang lebih jelas tentang apa itu sebenarnya kasturi. Kasturi ni sambung sikit sambung. Bila kita cakap tentang kasturi ni datangnya daripada kijang, dah tentu-tentulah kita akan rujuk ahli zoologi. Dan ahli zoologi yang sangat terkenal pada zaman kegemilangan Islam dulu, nama dia Ad-Damiri. Ad-Damiri, dia ni banyak merantau. Dia pergi tengok haiwan, lepas tu dia tengok macam mana haiwan tu hidup dan sebagainya kan. Jadi Ad-Damiri ni dia ada tulis satu kitab besar, tak silap saya, nama dia Hayatul Hayawan Al-Kubra, tak silap saya, Ad-Damiri. Jadi dia kata, Tuhan ciptakan kijang sebagai lubuk untuk kita lombong. Istilahnya adalah lombong kasturi. Lombong maksudnya lombong ni dia dalam skala yang besar. Dalam skala besar maksudnya kita asal memang kijang itu tempat datangnya kasturi. Jadi Ad-Damiri kata Tuhan ciptakan kijang sebagai lubuk untuk kita lombong kasturi. Dan kasturi kijang ni dia akan mengeluarkan kasturi seperti buah-buahan yang keluar ada musim di setiap tahun. Jadi ini perkataan Ad-Damiri. Dia ulama besar zaman kegemilangan Islam satu masa dulu, dan dia cerita macam tu. Memang kita dapatkan kasturi ni daripada kijang jantan. Sebelum ni kita dah cerita tentang sejarah macam mana kijang jantan ni tiba-tiba boleh ada kasturi. Binatang lain pun ada, tapi yang sangat terkenal dan sangat popular, minta maaf saya nak gosok-gosok muka sikit. Yang sangat terkenal dan sangat popular adalah kijang lah, kijang yang duduk di kawasan pergunungan. Ada sebut di kawasan Eurasia, daripada Rusia turun kepada China, pergi ke Tibet, India, Myanmar, Burma, turun lagi ke bawah sampai ke Indonesia. Jadi dia Eurasia, sampai ke bawah lah, daripada Eropah sampai ke bawah. Tapi orang Eropah sendiri pun dia kenal kasturi daripada orang Arab. Bermakna perdagangan itu, ini kita dah bincangkan 2-3 hari lepas tentang perdagangan yang dia keluar daripada kawasan Tibet, lepas tu turun ke bawah sungai, pergi ke pelabuhan di Gujarat, dari Gujarat dibawa ke Arab. Jadi sebab itulah kalau kita tengok nama kasturi ini, dia dekat belah barat sana, dia tak kenal kasturi ni sebagai kasturi, tapi dia kenal kasturi ni sebagai musk, M-U-S-K, musk kan. Musk ini datang daripada perkataan akarnya adalah daripada Sanskrit, mushka. Mushka. Bila daripada mushka sampai ke Parsi, barang itu sampai ke Parsi, dan Parsi yang memperkenalkan kepada dunia sebenarnya. Depa orang pedagang daripada Parsi ini, dia orang bawa masuk ke Parsi sebab tujuan dia untuk perubatan dan aromaterapi lah. Tapi zaman dulu dia tak kenali sebagai aromaterapi. Dan dia orang kata wangian yang sangat spiritual.
Jadi zaman orang Parsi, Persian punya ni, dia orang kenali sebagai muska. Kalau dalam bahasa Sanskrit sebagai muska, orang Parsi kenali sebagai muska. Muska ini kena rujuk balik orang Parsi lah. Mungkin Ustaz Fairuz kalau dia tengok ni dia boleh komen sikit. Ustaz Fairuz ni dia mahir bahasa Parsi. Jadi muska. Jadi bila sampai dekat Arab dia jadi misk. Selepas zaman perang salib dia jadi mask. Jadi akar perkataan ni dia main dekat muska, misk dengan mask. Jadi orang Eropah berkenalan dengan kasturi ini daripada orang Arab. Orang Arab ni dia memang terkenal dengan wangi-wangian. Dia orang memang suka dengan wangi-wangian. Jadi sambung balik daripada perkataan Ad-Damiri tadi. Ad-Damiri ni antara intelektual terkenal satu masa dulu. Dia cakap Tuhan ciptakan kijang sebagai lombong untuk kita tuai kasturi. Mana kata memang kasturi ni datangnya daripada kijang. Jadi jangan keliru dengan apa yang dinamakan sebagai limau kasturi. Sebab orang Melayu ni semua yang beraroma dia akan, yang sedap-sedap ni dia akan rujuk kepada kasturi. Sampai dia buat lagu, dia kaitkan wangian ini dengan kasturi. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, kan. Itu harum kasturi, harum rambutmu, gitu. Jadi Ad-Damiri kata kita boleh tuai kasturi ni setiap tahun, macam dia akan datang musim dia sama macam musim buah. Mana kata ada sampai satu masa memang orang akan pergi mencari kasturi ni. Okey, An-Nuwairi pula. An-Nuwairi ni adalah pelayar. Dia seorang pelayar, dia kartografer. Dia kerja dia lukis, dia pergi berlayar, dia lukis peta. Dan dia kata kasturi ini asalnya adalah daripada darah kijang. Ini dia detail. An-Nuwairi ni dia detail. Sampaikan dia cerita tentang grade kasturi pun dia ada cerita. Kasturi ni dia adalah lebihan darah yang mengalir ke seluruh kijang. Okey. Dia adalah darah yang mengalir ke seluruh badan kijang. Lepas tu dia akan masuk ke dalam satu kawasan dekat bawah perut tu. Dia ada macam kalau dalam istilah yang kita guna hari ni adalah lymph node. Tapi lymph node ni dia ada satu saluran dia asing, tapi dia bentuk dia macam lymph node. Jadi dia bila darah masuk ke dalam tu dia akan membengkak. Semakin lama dalam tempoh 1 tahun tu dia membengkak, kijang tadi akan rasa tak selesa, dia akan bagi rasa sakit pada kijang tu. Maka akhir sekali apa yang kijang tu buat, dia akan pergi cari pokok. Selalunya pokok-pokok yang berduri. Dia akan pergi gesekkan kantung yang tumbuh dekat bawah badan dia tu untuk gugurkan. Dia sampai tempoh matang dia memang kijang sendiri akan pergi gesek kantung tu untuk gugurkan dia. Maka dari itu orang pun akan pergi kutip. Ini perkataan An-Nuwairi. Dia kata kelebihan darah yang mengalir ke seluruh tubuh kijang kemudian masuk ke dalam satu kantung, dan kantung tu akan membengkak. Bengkak itu buatkan kijang rasa sakit, lalu buatkan kijang akan pergi gosok untuk buang kantung tu. Ini tafsiran Rambang saya lah. Ada dia punya dalam bahasa yang ditulis tu dalam bahasa Inggeris lah. Yang dah diterjemahkan selepas dia orang buat kajian daripada Encyclopedia Al-Nuwairi. Dan Ad-Damiri menyambung, bila kijang rasa tak selesa, nanti dia akan pergi ke kawasan-kawasan tertentu untuk gosok kantung tu. An-Nuwairi ni dia detail juga sebab dia ahli zoologi kan. Jadi dia tahu macam mana cara dia orang dapatkan kasturi daripada kijang ni. Antaranya adalah orang dekat Tibet. Dia cerita dekat Tibet dia orang buat 2 kaedah untuk dia orang dapatkan kasturi. Yang pertama, dia orang akan pergi buru ke kijang. Buru kijang gunakan lembing dan juga jala. Dia kata net, dia guna net kan. Dia orang akan tangkap kijang tu, dia orang akan potong keranduk kasturi tu. Potong keranduk kasturi tu. Dia jadi maksudnya dia tak gugur secara semula jadi. Macam durian kan, bila sampai tempoh matang dia akan gugur. Ada juga durian yang tak gugur semula jadi, dia orang balut, ada sampai satu masa dia orang ambil, dia orang petik dan dia orang peram. Macam tu lah, ada 2 kaedah. Macam durian sama juga dengan kasturi, sama ada dia digugurkan secara semula jadi oleh kijang itu ataupun dia orang akan pergi buru kijang tu. Kalau dia orang nak dapatkan secara semula jadi, dia orang akan bangunkan pancang buluh bentuk 3 segi. Okey, bentuk 3 segi tu, lepas tu bawah dia ada macam tempat kijang tu dia masuk.
ke kawasan tiga segi tu. Lepas tu dia akan sangkutkan dia punya kantung tu tadi, dia akan gesek sampai gugur. Jadi bila dia orang buru kaedah yang macam tu, maka dia orang dapat kasturi saja. Dia orang tak dapat kijangnya lah. Kalau dia orang buru tangkap kijang, biasanya dengan daging-daging dia orang ambil buat balik. Kan? Zaman sekarang dia orang belah, pergi senang. Jadi dia kata dekat Tibet dia orang buru kijang, ada yang pasang pancang buluh untuk dapatkan kasturi. Lepas dapat, dia orang akan potong kantung tu. Darah akan mengalir. Darah kijang tadi akan keluar mengalir. Dan bila darah kantung tu terdedah kepada udara, dia akan mengering dan mengeras, lalu bertukar menjadi hitam seperti tanah yang terbakar. Okay. Jadi itulah dia kasturi dalam bentuk kantung. Saya tak ada kantungnya, tapi saya ada minyaknya. Okay, minyak dia kita buat selepas kita keluarkan daripada kantung tu, dia dalam bentuk tanah, macam bentuk tanah. Bau dia pun hampir-hampir ke arah tanah. Dia bukannya hampir-hampir ke arah tanah. Dia sedap, bau yang sedap. Tapi dia ada earthy, dia ada macam hamis-hamis sikit. Dia ada bau yang macam tak menyenangkan sikit. Ni asas dia memang macam tu. Raw dia memang macam tu. Selepas kita masak dengan minyak asas, maka terlahirlah dia kasturi kijang ni. Yang ni saya ambil yang botol lama sebab stiker dia macam ni kan. Stiker dia macam ni. Dalam dia hampa boleh nampak ada seredak. Tak tahu kamera ni dia low quality sikit. Okay. Dia ada seredak. Tak nampak pun. Nampak yang hitam bawah ni. Kawasan hitam bawah ni. Ya, itulah dia seredak kasturi. Ya. Bila dimasak dengan minyak asas, maka jadilah dia minyak kasturi. Minyak kasturi ni ada banyak grade lah. Ada banyak grade. Al-Nuwairi sendiri ada menulis dalam ensiklopedia Al-Nuwairi itu, dia ceritakan tentang grade-grade kasturi ini. Yang paling tinggi, dia superior, the most superior adalah berwarna kuning keemasan. Dan dia semakin ke bawah dia turun menjadi perang kehitaman. Dia makin ke bawah. Tapi ada lagi yang ada juga pendapat dalam macam Al-Miski dia sebut, yang paling yang tinggi, dia kata merah keemasan. Dia bukan kuning keemasan macam kita punya. Yang ni Al-Nuwairi sebut. Al-Miski sebut pula dia merah keemasan. Saya tak pernah jumpa, tapi mungkin ada. Dia biasanya kalau tengok hampa cari Siberian musk, dia Siberia, kawasan sejuk. Jadi dia punya tu warna dia kemerahan yang keemasan. Al-Miski sebut, dia bukan sebut Siberian, tapi dia sebut sebagai Sogdian. Kita cari Sogdian, kita tak tahu kat mana. Sogdian, Sogdian, Sogdian. Ini Sogdian ni memang terkenal, memang pemburu kasturi lah. Dekat Tibet dia orang sebut Tibetan. Jadi yang merah keemasan kita jangan jumpa. Merah kita biasa jumpa, merah memang selalu kita jumpa kerak kasturi yang merah. Kerak jumpa, tapi dia level bawah lah. Jadi kalau merah keemasan jangan kita jumpa. Yang pasti Al-Nuwairi sebut kuning keemasan. Dia warna dia seakan-akan emas. Maka ini yang baik. Cuma kita selalu sebut, jangan bezakan mana kasturi hitam ke, kasturi maliki ke yang campur dengan susu kambing, ataupun kasturi yang campur dengan kosmetik lain. Jangan bezakan, sebab kasturi itu tak kasturi. Nabi kata sebagus-bagus haruman adalah minyak kasturi. Dia tak sebut sama ada kasturi emas ke, kasturi apa ke. Dia sebut kasturi saja. Nabi sebut kasturi saja. Maka kita pakai, kita selawat kepada Nabi. Dan sebaik-baik selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi bila kita pakai minyak wangi kasturi, benda yang kebaikan yang dihuraikan ulama dari sudut perubatan, dari sudut spiritualnya, dari sudut apapun yang datang tu adalah datang kemudian. Yang paling penting sendiri kita pakai itu adalah tujuan dia untuk menyukakan Allah dan para malaikat. Sebab apa? Sebab kita pakai apa yang Nabi sebut sebagai sebagus-bagus haruman. Sebaik-baik haruman adalah minyak kasturi. Itu saja. Kalau macam kami anjurkan untuk pakai kasturi ni sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Sebab nak pakai pergi solat. Sebab dalam Riyadatus Salihin sebut solat dengan berwangi-wangian itu
lebih baik daripada solat tanpa wangi-wangian. Jadi bila kita nak masuk, sebaik-baik solat adalah solat dengan minyak wangi, dan sebaik-baik minyak wangi adalah kasturi. Maka sekurang-kurangnya pakailah 5 kali sehari. Nak pakai parfum lain tak ada masalah kan, kita sendiri pun ada keluarkan parfum natural dan sebagainya. Dan bagusnya kita boleh pakai parfum natural, kita boleh pakai juga kasturi, dan kita bermain dengan aroma setiap hari, setiap masa. Dan benda tu, bila kita bermain dengan aroma dan wangi-wangian ini, akan datang kebaikan yang kita sebut sebagai aromaterapi. Aromaterapi ni dibantu untuk stabilkan mood, dia bantu untuk kita lebih relax, dia bantu kita punya emosi untuk lebih stabil, supaya kita membuat keputusan yang lebih baik. Benda ni banyak dihuraikan oleh ulama-ulama silam. Kita baca komen Ustaz. Okey, mantap. Qasidah slow tapi ngam dah ni. Lembut-lembut je qasidah tu. Okeylah. Kita pun slow dah qasidah. Sebab video malam ni tak lama. Saya nak buat 30 minit soal jawab, sembang-sembang santai sikit. Banyak juga khasiat kasturi ni, betul Hairi. Khasiat kasturi ni kalau kita pakai benda ni, kita pakai, jangan kita pakai sebab nak yang kemudian-kemudian tu. Kita pakai sebab Nabi kata sebagus bangun, cukup, sudah, selesai dekat tu. Sudah, nanti kebaikan tu dia datang kemudian, sifat dia datang kemudian. Kita dapat, tak dapat, sudah. Sebab kita bukan pakai untuk kita dapat benda-benda yang tu kan. Banyak khasiat dia, sangat banyak dihuraikan oleh ulama dari sudut perubatan, dari sudut kesihatan. Kesihatan ni makna kata dia spiritual dan juga fizikal. Fizikal, spiritual dan emosional. Itu. Dia ada 3 dan dia mesti syumul. Mesti kesihatan tu dia mesti semua sekali dia ambil kira. Fizikal ni mesti baik, maka kita bersilat ataupun kita bersenam ataupun kita mengamalkan gaya hidup sihat. Sehari sekurang-kurangnya 21 minit. Lepas tu kita kena kerak berjalan kan, dia galakkan untuk 10,000 langkah dan sebagainya. Itu untuk fizikal. Spiritual pula adalah hubungan kita dengan Tuhan dan dengan alam, ataupun dengan ada etis, orang etis dia kata hubungan dengan alam kan. Tapi kita orang Islam, kita percaya hubungan dengan Tuhan, Tuhan yang mencipta alam. Maka kita akan lebih dekat dengan alam, kita akan lebih dekat dengan persekitaran kita, benda-benda macam tu kan. Jadi sama juga emosi dia, bila berwangi-wangian dia membantu untuk kita punya emosi lebih stabil gitu. Banyak khasiat kasturi. Mantap Izzuddin Syukur, Tuan Izzuddin, Tuan Muda Izzuddin Syukur. Jemput, share dan tag ramai-ramai rakan anda. Ya, terima kasih. Tak lama pun, 5 minit lagi. Berapa ml tu? 5 ml ke? Yang mana? Yang ni Yang ni 10 bang. Yang ni 10 tapi dah tak ada keluar. Yang 10 ml punya dah tak keluar. Buat sementara waktu kita tak keluarkan. Yang kita keluarkan adalah dalam saiz macam ni. Kecil saja, poket saiz. Hang simpan dalam poket, hang nak pergi solat, hang keluarkan. Allahu Akbar. Dan nak pergi solat, hang keluarkan. Hang simpan dalam poket, tak ada masalah. Simpan dalam poket baju, simpan dalam poket seluar, mana-mana tak kisah. Yang ni bentuk lama, stiker dia pun stiker lama. Ni dah setahun dah ni. Warna dia pun lain sikit dah berbanding yang ni. Yang ni stiker baru. Yang ni stiker baru, design baru. Buat tak? Dia ada corak-corak sikit. Aku tak nampak muka aku. Nampak? Okey, dia ada corak-corak sikit. Nampak? Lawa kan? Yang ni simpan dalam poket. Pakai 5 kali sehari. Automatik satu hari hang akan hidup dalam persekitaran yang wangi. Automatik. Jadi kita tak perlu risau tentang bau ni ketahanan berapa lama ya. Come on lah, ketahanan berapa lama? Apa kita pakai 5 kali sehari, tahan sampai malam. Kan? Yang ni 3 ml. Yang saiz yang macam ni 3 ml, harga dia RM20 sahaja. Harga dia RM20 sahaja. Ya, kalau nak beli, hampa PM tepi sekali aku layan. Kalau minat, boleh sembang-sembang. Nak tanya lanjut pun boleh sembang-sembang. Sembang-sembang lah. Sebab kita tak pandai. Jadi kalau sembang-sembang tu kadang-kadang itu memandaikan kita. Berapa ml tu? 5 ml dah jawab. Kasturi keemasan semerbak. Ya, betul. Dulu saya ada seorang customer masa kita kat Perlis. Masa kerja dekat Perlis dulu. Dia seorang Indian. Masa tu kita perkenalkan dia kepada kasturi. Kita pun cerita yang kasturi ni digunakan dalam perubatan ayurvedik untuk stimulate otak. Dan kawan saya ni dia memang sangat spiritual punya orang. Dia Hindu, siapa yang kuat berpegang pada Hinduism, memang dia sangat spiritual punya orang.
dia orang bersatu dengan alam. Jadi sebab tu orang kalau Indian, hampa pergi kawasan perumahan orang India ataupun jalan hampa ada jiran India, hampa tengok depa suka tanam pokok. Orang Melayu dia tak rajin tanam pokok. Dia ada yang rajin, ada lah kan yang rajin tanam pokok, tapi biasa kita akan tanam pokok buah lah. Pokok buah. Tapi orang Indian dia pun suka tanam pokok bunga melur. Sebab bunga ni dia akan dijadikan hadiah untuk masa depa semayang. Depa akan buat apa, kalung kan. Depa akan buat apa, gelang tangan, macam-macam lah, ikat rambut, sanggul rambut dan sebagainya. Jadi depa suka tanam pokok bunga. Jadi kan kawan saya ni bila kita perkenalkan dia kepada kasturi dan kita cerita, kasturi ni digunakan dalam Ayurvedic untuk stimulate otak. Maka kawan saya pun masa tu dia beli. Masa tu dia botol 4 ml, harga dia RM35. Dia beli 10. Dia kata, betul ke? Beli 10? Aku nak tengok. Oh, betul-betul dia beli 10. Terkejut awak. Dia beli satu kotak dulu. Dalam satu kotak ada, tak silap, ada 10 tak silap. Satu kotak cantik. Kita buka. Dalam tu ada 10 bersusun lah. Siap, cantik. Dia ada dia punya packaging dia tu bentuk kotak macam tu lebih kurang. Kalau orang hampa dah biasa dengan kasturi mah, hampa tahu benda tu pernah wujud satu masa dulu. Okey, jadi apa dia beli. Bila dia beli, dia pun pakai. Pernah satu hari aku pun masuk kerja pagi. Masuk kerja pagi ni start shift kita pukul 7. Jadi kita duduk kat, saya kerja pagi. Saya shift malam, nak balik pagi pukul 7. Nak balik. Dia masuk shift pagi pukul 7. Jadi kita daripada red zone ni kira jauh lah. Baru selesai kemas, lepas kita dah CPR malam dah, memang chaos gila dah. Red zone ni memang chaos. Darah atas lantai ni memang bersepah-sepah. Jadi kita dah kemah. Pagi dah kes habis, dah hantar ke ICU lah, apalah patient semua. Kita pun kemah. Tiba-tiba tengah kemas tu tiba-tiba bau kasturi. Masa tu dalam kepala cuma satu. Malam tadi patient yang kemalangan tu darah banyak, tak bau kasturi. Adakah selepas dia kering tiba-tiba bau kasturi? Kan selalu orang tua-tua suka cerita tau, orang yang Allah rahmati mati depa ni akan ada satu bau yang sangat harum keluar daripada kubur. Depa kata itulah bau kasturi. Jadi tiba-tiba kita kenal bau kasturi sebab kita jual kan minyak kasturi. Cerita dari awal sampai habis, daripada kijang lah apalah, mestilah kita tahu bau kasturi tu kan. Tiba-tiba bau, cakap takkan orang malam tadi tu, pasal yang malam tadi tu yang kemalangan tu mak rempit. Jadi kita pun takkan kot mak rempit ni mati mulia pula tiba-tiba bau kasturi ni. Dia bau dia halus je tau, tapi semerbak kita tahu ini bau kasturi ni. Bau kasturi kita pun cari dekat sudut sana tak kena. Duk ada kan, tapi kuat duk carilah sumber dekat mana kan. Duk cari punya last sekali fed up aku. Mungkin bau badan sendiri kot, sebab kita semasa tu lepas solat subuh memang pakai kasturi juga. Cuma bau yang halus tu datang daripada dalam red zone tu. Jadi bila kita cari tak jumpa, last sekali kita pun buka lah, fed up aku nak balik lah. Buka pintu tengok. Ni kawan kita ada. Kita pun tanya, hang pakai kasturi ke? Dia kata, pakai. Tu dia bau sampai ke dalam. Kita daripada red zone masuk yellow zone punya duk cari, rupanya kawan ni pakai kat luar. Sampai kita pun keluar, apa mak rempit Allah Ta'ala muliakan hidup dia kan. Kita CPR malam tadi, tiba-tiba darah bersepah-sepah atas lantai, takkan keluar bau kasturi. Masa tu kita zaman muda, memang judging ni memang kuat lah, mak rempit memang kena raka gitu. Jadi muda, umur baru berapa masa tu kan. Jadi ada kawan pakai, memang benda tu semerbak. Kasturi kemasan semerbak, memang sangat semerbak. Daripada dia duduk dekat kaunter triage, kita duduk dekat dalam boleh bau. Boleh bayang semerbak dia tu macam mana kan. Saya sekeluarga guna Gold Edition yang 10 ml bau syahdu. Pernah customer dari Sarawak beli 5 terus. Alhamdulillah. Sebab orang yang kenal memang dia tak agak-agak untuk beli banyak. Sebab dia tahu benda ni jarang-jarang ada. Macam ni sekarang ni kita ada, akan datang belum tentu ada. Dan dia habis-habis lah, kita nak beli buat apa kan. Saya kalau perfume habis memang merata cari ejen kita cari. Tujuan dia adalah apa? Supaya orang boleh pakai. Kadang kita usaha carilah daripada Sarawak, daripada Terengganu kat Zarina, daripada Kak Liana dekat Salak Tinggi. Merata kita akan mesti ada tak. Tujuan dia adalah nak bagi orang lain pun rasa juga. Barang dah tak ada kat HQ, tapi kita usaha juga cari daripada kalangan ejen
untuk bantu supply kan. Sebab ejen biasa dia orang restock banyak, jadi dia orang simpan pun ada juga. Jadi untuk itu saya rumuskan balik daripada apa yang kita sembang, apa itu kasturi. Jangan keliru antara limau kasturi dengan minyak kasturi, minyak wangi kasturi. Sebab limau kasturi datangnya daripada limau. Yes, dia wangi, yes, dia beraroma, yes, dia sangat membantu dalam rasa, dan dia menaikkan aroma makanan. Yes, semua melibatkan aroma ataupun wangi-wangian ada pada limau kasturi. Tapi kena bezakan dengan minyak kasturi lah. Sebab minyak kasturi ni datang daripada kijang jantan. Sejarahnya kita dah bincang 2-3 hari sebelum ni. Dan malam ni kita nak cerita detail apa itu kasturi. Bila kita cerita daripada kijang, ayah tengah live. Ayah tengah live video. Keluar. Jadi apa, kat mana ni? Okey, jadi bila kita cerita tentang kasturi, maka kita kena sembang juga dari sudut bahasanya, pengistilahannya. Maka kita rujuk ahli zoologi ataupun ahli cerita tentang binatang yang mahir tentang binatang. Antaranya Ad-Damiri ahli zoologi yang sangat terkenal. Kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Lepas tu dia detail kijang jantan ini mengeluarkan kasturi setiap tahun. Memang Allah Ta'ala sengaja ciptakan kasturi ini sebagai lombong untuk kita kutip tuai kasturi setiap tahun, dan dia mengeluarkan hasil macam musim buah-buahan setiap tahun gitu. Lepas tu ada juga Anwairi detail, dia cerita macam mana dia orang dapatkan kasturi, sama ada berburu ataupun menjala, ataupun dia orang pasang pancang bulu. Dia orang pancang-pancang bentuk segitiga tu untuk dia orang dapatkan kasturi. Sama ada kalau dia orang buru dengan daging-daging dia orang bawa balik. Kalau dia orang pasang pancang kasturi, dia orang datang kutip saja setiap tahun macam tu. Lepas tu perjalanan dagang daripada kawasan Tibet atau kawasan Eurasia, biasanya kawasan pegunungan, mengeluarkan kasturi ini. Kijang mengeluarkan kasturi ini, dia sampai ke Gujarat, dibawa ke Basrah, bawa ke Tanah Arab. Lepas tu bawa ke Parsi, dan sangat terkenal dekat Parsi minyak kasturi ini. Lepas tu ada juga disebut oleh Ibn Sina. Ibn Sina ni dia kawasan Parsi juga. Al-Ghazali pun sama juga daripada kawasan-kawasan sana. Lepas tu yang paling penting sekali sebenarnya, kasturi ini dia sangat menghubungkan. Dia menghubungkan, dia bukan sangat lah. Dia menghubungkan kebudayaan sehingga kebudayaan itu menjadi bercantum. Disebut sebagai akulturasi budaya. Daripada Yahudi, Islam, Hindu, Cina dan sebagainya, semuanya dalam tradisi keagamaan diorang ada menggunakan kasturi sebagai spiritual enhancer, untuk merangsang kita punya spiritual kita untuk lebih kuat, untuk lebih bersemangat, ataupun untuk membuatkan roh kita jadi kuat. Jadi itu sahaja. Saya pun tak sembang panjang. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Saya pasang qasidah untuk hamba. Pasang qasidah last, dan pasang qasidah last 2 minit lagi. Kalau tak ada soalan saya tamatkan. Bukan apa, kalau sembang panjang-panjang orang ni juga kan meluat. Okey, ada soalan tak? Ada soalan, komen-komen. Kita berinteraksi dulu 2-3 minit terakhir ni. Sebab detail juga 2 kali dah saya buat live tentang kasturi. Yang sebelum ni cerita tentang yang benda tentang kasturi yang jarang orang cerita. Dan benda ni kalau hangpa pergi cari pun, orang yang jual, mungkin ada orang lain yang jual kasturi, belum tentu dia orang tahu. Sebab benda ni dia kena gali lebih dalam, lebih kali lebih dalam. Maksudnya daripada kitab-kitab lama, karangan-karangan lama. Macam mana nak bezakan antara kasturi asli dengan tiruan? Yang tu jarang-jarang juga orang cerita kan. Jadi macam ni kasturi asli ni saya tak tahu. Tiruan tu macam mana, sebab saya allergic dengan fragrance. Jadi saya pernah tunjuk dekat ada seorang sahabat kita. Saya masa tu kasturi lama dah tak ada kat HQ tau. Jadi saya ni bila nak solat, kita nak cari kasturi, susah lah, duk sakit kepala, mana kasturi kan. Masa tu HQ pun tak ada, dekat ejen cari 2-3 tempat pun tak ada. Maka last kali kita jumpa kedai, dia jual minyak kasturi juga. Tengok warna lebih kurang kita, bau pun macam lebih kurang kita. Saya pun beli
Saya pun beli. Jadi bila saya beli, saya pun pakai. Pakai merah. Sebab saya allergic fragrance. Jadi bila merah saya tahu ini dia pakai ni, sama ada dia pakai methanol sebagai carrier kasturi tu, ataupun kasturi dia memang tak asli. Macam tu. Jadi sebab dia jadi allergic, dia jadi gatal tau. Jadi allergic merah kulit. Jadi masa tu tak apa, tak pakai dah lepas ni. Bazir duit masa tu RM25 kot beli. Dia dalam bentuk 5ml, RM25. Jadi tak apalah kan. Jadi nak ceritanya, yang tiruan saya tak tahu macam mana kan. Sebab tiruan atau tak ni yang paling tepat sebenarnya GCMS lah, kita check dalam lab. Tu Don Hasif pernah tengok. Saya depan dia lah, sahabat kita depan dia lah. Jadi yang pasti kasturi asli ni bau dia pertama semerbak. Sangat semerbak. Kalau hang pakai, ruang tu memang bau hang ni. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, sifat dia menghangatkan. Kalau sapu pada sendi, automatik badan kita akan panas. Bukan panas macam nak demam dah, tapi dia kalau masa tu sejuk kan, persekitaran kita sejuk, macam contoh kat Cameron Highland ke, ataupun dalam pejabat aircon ke, sapu kan macam ni. Lepas tu sapu kan pada sendi. Jadi kita dah ajak dah dalam video sebelum ni kan. Suara jauh lah sebab tengah demo, okey. Okey, jadi kejap kita kuatkan sikit kita punya ni supaya okey tak? Okey tak? Dia takut pecah. Okey tak? Okey. Macam ni mesti okey sebab dia punya tu tak sampai merah, okey. Jadi bila sampai jadi yang pertama adalah dia semerbak. Sifat dia semerbak, sangat semerbak. Kalau hang duduk dalam ruang, automatik ruang tu hang punya. Bukan hang punya, tapi bau tu hang punya. Bau hang paling kuat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sifat dia menghangatkan. Sapu pada sendi, automatik satu badan akan rasa panas. Kalau hang sapu bahagian sendi atas saja, sendi atas kita ada berapa je, pergelangan tangan, belakang siku kan. Sapu sendi atas, automatik bahagian atas badan hang akan panas. Dan bila hang sapu dekat pergelangan kaki juga, automatik pergelangan kaki pun akan panas. Satu badan hang akan rasa dia punya kehangatan. Dia merangsang tubuh hang untuk menghasilkan haba. Automatik. Jadi itu yang kedua. Yang pertama sifat dia semerbak, yang kedua sifat dia menghangatkan, yang ketiga bila hang ambil sedut dalam-dalam, kahak dekat belakang hidung akan rasa nak cair. Macam ni. Sedut dalam-dalam, automatik kahak dekat belakang hidung akan rasa nak cair. Lepas tu, bila hang sedut dalam-dalam, hang akan dapati ada satu aroma macam spice. Sifat dia aroma spice. Dia macam nak cerita tak reti, tapi hampa try yang kasturi emas punya ni, hampa akan dapati dia macam ada bau rempah. Hang sedut dalam-dalam, maksudnya dekat hujung sampai hujung nafas tu, dia akan dapat satu aroma spice. Yang tu yang ketiga. Sebab dia mencairkan kahak di belakang hidung. Okey, yang keempat, hang sapu dekat sini. Sapu dekat belakang tangan. Yang ni selalu orang tua-tua buat. Bila kita jual minyak kasturi dia, benda ni dia buat. Depan kita dia buat. Dia ajak kita. Ni cara dia kalau hangpa nak tahu minyak wangi kasturi tu ori tak ori. Sapu kat sini, sapu kan. Lepas tu hang hidu tapak tangan. Kalau bau tu masuk, ori dah tu. Kalau bau tu masuk, mereka tak teragak-agak, mereka akan kata ori dah tu. Biasa orang tua-tua mereka tahu benda ni. Satu lagi yang paling best sekali adalah masa hang solat. Kita pakai minyak kasturi, lepas tu kita bawa masuk dalam solat, ataupun sapu pada sejadah masa sujud. Dia membantu kita untuk fokus tau. Dia bantu untuk kita lebih melihat ataupun merasai solat tu. Selalu kita solat lah, fikiran kita tak ke mana. Memanglah alhamdulillahirabbilalamin, tapi fikiran kita kadang-kadang duk fikir ZX1 ZX10 Kawasaki kan, ambil lab macam-macam lah, masing-masing lah. Sayyidina Ali kata kalau nak kenal diri hang tengok masa hang duduk seorang-seorang, ke mana otak hang pergi melayang ataupun fikiran hang melayang. Jadi masing-masing kenal lah. Masa kita solat tu masing-masing kenal diri masing-masing. Kalau diri hang duduk dekat situ, itulah diri hang. Kalau diri hang duduk atau merasai solat itu, maka hang adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Macam itulah, lebih kurang lah.
Tapi kalau fikiran hang melayang-layang, maksudnya hang kenal lah diri hang siapa kan. Itu kalam Majnun yang ustaz saya tu cerita sebelum ni. Jadi masa solat tu dia lebih membuatkan kita rasa dengan solat tu. Dan bila kita lebih rasa dengan solat tu, benda tu membantu hubungan kita dengan manusia. Sebab apa? Bila kita baru terfikir nak buat sesuatu yang luar jangka, kita akan terfikir, rugi tadi aku solat, aku rasa dah dekat dengan Tuhan kan. Rasa dekat, solat tu rasa puas kan. Tiba-tiba nak buat benda-benda tak elok, rugi gitu. Ada soalan lain? Ada tak usaha menjadikan kasturi sebagai khazanah warisan negara? Benda ni belum aku tak pastilah dia sama ada orang memang tahu ataupun tak tahu. Tapi kebanyakan bila kita sembang dengan orang tua-tua yang pergi memburu, dia pun bagi tahu kasturi dekat Malaysia pun banyak. Kijang dekat Malaysia pun ada mengeluarkan kasturi. Dan bila dia orang pergi memburu, itu antara benda yang dia orang nak. Dan kijang kita pun tak banyak mungkin pupus dalam hutan belum ada juga kijang. Tu hari tengok video orang buat YouTube kan, dalam hutan belum dia orang pancing. Kijang ni dia kena pancing, dia ada bunyi dia ada bau dia ada pokok bunga dia. Lepas tu kawasan-kawasan yang dia orang akan cari kijang ni adalah pada kawasan Bukit Bergaram. Bukit Bergaram ni biasanya dekat kawasan hulu lah, hulu tempat punca mata air sungai tu, kawasan tu Bukit Bergaram. Ini Ustaz Hanafiah cerita. Ustaz Hanafiah masuk dalam hutan dekat Johor Endau, hutan Endau. Depa bagi tahu dekat ada satu bukit, ada satu kawasan tu bukit. Masa tu Ustaz Hanafiah masuk, dia nak ajak murid dia macam mana nak cari emas. Ni pun kalam Majnun enggak. Jadi dia ajak murid dia untuk cari emas masa tu. Jadi dia pun tahulah waktu duha tu, waktu duha depa tengok dalam sungai, depa akan kenali masa tu adalah pokok gaharu dan juga emas. Sama ada sungai tu ada emas ataupun tidak, kawasan tu ada gaharu pun tidak. Dan bila ada gaharu, Ustaz Hanafiah bagi tahu mesti ada kijang. Ini kalau kawasan Bukit Bergaram, jangan cerita kawasan yang tak ada Bukit Bergaram tu. Kawasan Bukit Bergaram ada pokok gaharu, biasanya ada kijang. Dekat situ yang dia orang pergi ambil kijang tu, bawa keluar kasturi tu juga tu. Jadi kalau nak kata adakah ada tak usaha menjadikan kasturi sebagai khazanah warisan negara, yang tu kena tanya Jabatan Warisan Negara lah. Kadang tanah khazanah, tanah yang ada nilai khazanah pun orang jual juga, payah. Kasturi emas terbaik. Terima kasih Don Munzir. Asif, apa ni? Satu dozen. Jangan lupa. Clear. Pakai kasturi sebelum tidur memudahkan untuk lena. Ya betul. Tapi ikut orang agak. Macam saya ada masalah kesihatan. Jadi susah kita nak tidur malam tu. Dia ada shooting pain dekat kaki. Ada orang panggil sebagai slip disc. Jadi kita akan rasa macam karun bergerak, susah nak tidur malam. Animalis, apa maksud animalis? Animalistik ke? Animalistik ni adalah sifat yang mana tertariknya satu binatang kepada binatang yang lain. Ini menarik. Okay. Animalistik ni macam feromon. Feromon tu adalah sifat animalistik tau. Bila lelaki pakai, dia akan mengeluarkan satu aroma yang bersifat feromon. Ferominal kita sebut kan. Feromon yang akan menarik different sex ataupun jantina berlawanan untuk tertarik dengan kita. Itu feromon. Okey. Orang hidu, orang suka dengan kita. Itu feromon. Sifat animalistik itu. Jadi ada satu hari kami pergi ke zoo, mini zoo dekat Serdang, dekat Maeps. Dekat Maeps, dekat bahagian belakang tu dia ada goat G2G. Goat to go ke apa. Dia bela kambing, ada kuda, ada itik, ada macam-macam kambing. Jadi bila saya masuk dalam tu, kita dukung anak, masa tu pakai kasturi. Tu dia binatang mai kat kita kan. Kambing dengan kuda ni mai bersenggol-senggolan dengan kita. Orang tengok pun pelik. Sampai kita lari, kita pergi tempat lain dia ikut. Ada gambar saya upload sebelum ni dekat Facebook. Yang tu memang pakai kasturi tu. Masa tu, ini betul-betul animalistik ni. Itu
antara benda-benda yang seronok yang kita discover bila mana kita pakai kasturi. Kadang-kadang lebah, tahu lebah. Ini pak cik saya cerita, dia ada bela kelulut. Tahu kelulut kan, lebah kelulut ni dia sangat sensitif. Dia sangat sensitif terhadap gangguan. Kalau hang ambil sarang dia bentuk bongkah kayu kan. Kayu tu hang nak nanya lah dia, contoh nak nanya kepada kelulut tu. Hang alihkan sikit je. Pap 1 darjah. Pening kelulut tu, demam, merayau-rayau dia. Sebab apa? Sebab kelulut ni dia sangat sensitif kepada gangguan. Sama juga bila kita nak pergi ambil madu tu, of course lah kelulut akan anggap hang ni mengganggu dia, tak? Pakcik saya bagi tahu salah satu kaedah untuk memastikan kelulut itu tak rasa diganggu adalah dengan memakai minyak kasturi. Sebab apa? Sebab dia akan anggap kita ini sebahagian daripada diorang. Dan dia akui benda tu. Pakcik saya dia bela kelulut, lebih kurang dia bagi tahu ada 30,000 pekerja. Dia selalu belagak dengan saya, bangga bukan belagak. Seronok dia cerita, saya ada 30,000 pekerja, awak ada berapa pekerja? 30. Lekek. Macam tu lah. 30,000 pekerja dia ada untuk menghasilkan dia madu kelulut. Jadi bila dia nak pergi ambil madu kelulut itu tadi, dia akan pakai minyak kasturi ni dan dia pergi ambil. Dan dia kata memang selesa lah. Kelulut tu akan menghasilkan madu yang lebih banyak. Lepas tu dia tak ganggu kita. Selalu kan dia akan ganggu kan, sebab dia akan anggap kita ni menyerang kawasan ni atau mengganggu kawasan ni, dia akan kacau kita. Jadi kita punya proses nak ambil tu dia akan terganggu. Bila kita pakai kasturi, dia akan anggap kita ini sebahagian daripada mereka. Kelulut tu akan anggap sebahagian daripada dia. Dan dia akan tak kacau kita. Jadi ini benda-benda yang best bila kita discover, bila kita pakai all natural perfume. Kadang-kadang macam contoh kita pakai all natural perfume, kita masuk hutan kan, akan ada lah binatang-binatang main singgah. Dia memang binatang ni tertarik kepada wangi-wangian. Memang ada bau-bauan, nyamuk dan sebagainya. Tapi nyamuk tak ganggu kita tau. Dia main macam lebah. Lebah yang sekor kan, dia main, dia hinggap kat bahu. Dia bukan main kacau, dia kacau. Ini dia main singgah kat bahu, dia mencari-cari lah. Dia seperti mencari-cari macam madu dan sebagainya. Dan mungkin dia cari madu, kita tak tahu lah. Tapi dia main, dia menyinggah, dia menghayap dekat badan tau. Ni kalau nak try lah. Nanti dah buka sempadan nanti, habis PKP boleh pergi brisk walk. Berjalan santai kan. Boleh berjalan santai nanti. Hampa berjalan santai lah panjat bukit. Kan panjat bukit tu hiking tak? Hiking tu pendek daripada hill walking. Berjalan naik bukit. Jadi brisk walk lah tu kan. Jadi nanti boleh try, boleh test wangian kita, sama ada wangian itu sangat diminati oleh alam semula jadi ataupun macam mana. Dan ini bukan kita kata semua akan dapat, tapi ini adalah satu komponen yang seronok untuk kita discover bila kita menggunakan wangi-wangian yang istimewa, terutama macam kasturi. Jadi kalau nak cuba, boleh cuba satu botol saiz ni RM20 saja. Saiz dia 3 ml. 3 bulan 4 bulan insya-Allah pakai tahan, sebab dia bentuk roll on tau. Bentuk dia roll on. Kita calik saja sikit. Calik kat sebelah, jangan calik ke dua-dua belah. Calik sebelah saja. Lepas tu gosokkan, ratakan ke dua-dua belah tangan. Okey, lepas tu baru ratakan ke sini-sini lain. Sebelum pakai baju. Lepas tu pakai baju, barulah pakai perfume apa nak. Tengok dia punya gabungan, bila dia dah bergabung antara kasturi dengan perfume lain, dia akan jadi lagi best. Sebab kasturi ni dia akan shooting ataupun dia akan bergabung dengan lega dengan aroma badan kita. Badan kita menghasilkan aroma tau, apa jangan tak tahu. Kita tak perasan sebab hidung kita kat sini, badan kita kat bawah ni. Dia akan berlaku proses neural adaptation. Kita tak dengar pun. Tak bau pun bau badan kita. Tapi orang lain bau kan. Cuba tak payah pakai perfume, satu hari yang tengok bau badan hang keluar macam mana. Jadi bau badan kita keluar bila bergabung dengan bauan-bauan yang istimewa ni, dia menghasilkan satu aroma yang lebih syok. Jadi campur pula lagi dengan kita punya perfume natural yang kita pakai pada baju ataupun pada pakaian, dia lagi best bau dia. Terhasil lagi best aroma dia. Jadi kalau siapa nak cuba, harga dia RM20 1 ml. Yang ni design lama, ni design baru kan. Kita ada dalam kotak macam ni.
Satu dozen ada harga istimewa lah. Lalu saya akan suggest ambil lah satu dozen 240 tu sekali lagi pun habis. Kan 240. Jadi hampir letak dekat masjid-masjid. Kalau badan saya dah start berpeluh, saya pakai kasturi. Padahal saya duduk aircon ni. Jadi dia dah pakai kasturi kan. Ini design yang baru, design baru, stiker design baru. Dia ada urat-urat, dia nampak lawa tak? Lawa. Kalau tanya saya lawa lah. Dia eksklusif nampak. Jadi saiz dia kecil saja, simpan dalam poket, bawa ke mana-mana. Nak masuk solat, calik. Nak ini baru lah, malas tak calik. Nak masuk solat, calik. Nak keluar rumah, calik. Supaya apa? Sebab kita pakai wangian yang diiktiraf oleh manusia paling mulia di sisi Allah, Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sebagus haruman adalah minyak kasturi. Cukup, selesai takat itu. Bukan aku jual agama, aku menganjurkan orang untuk pakai. Kalau nak pakai kasturi orang lain pun silakan. Tapi aku ada jual jugalah. Nak bagi tahu aku ada jual juga. Nak pakai orang lainnya silakan, tak ada masalah. Tapi aku ada jual juga. Saiznya 3 ml. Harganya RM20 saja. Ini lagi real lah, nampak lagi jelas. Oh, ni nampak ni bawah ni hitam ni. Hitam ni kita sebut sebagai serbuk kasturi ni. Jadi daripada tu yang darah yang bila putus daripada badan kijang, darah itu bercampur dengan udara, maka dia akan kering dan bertukar menjadi hitam seperti tanah terbakar. Ini seperti yang diuraikan oleh Al-Nuwairi. Al-Nuwairi betul? Bukan Adam Miri lain. Al-Nuwairi ini cerita detail juga. Jadi ini warna dia hitam seperti tanah terbakar, masakkan dengan minyak asas, maka terhasillah dia kasturi. Bila kita goncang dia terbang. Nampak tak? Rugi kalau nampak tak nampak sebab hitam. Tapi kalau nak tengok, belilah sebotol. Sebotol RM20 ya. Yang beli KFC habis. Beli minyak wangi bagi anak hang pakai. Bangun pagi tu dia hang bagi dia pakai dah siap-siap. Sekali dia pergi main apa semua tu dalam keadaan berwangi-wangi yang Nabi suka. Nabi kata sebagai minyak wangi. Kebaikan tu datang kemudian tak apa. Tak datang pun tak apa. Yang penting kita bersunnah kecil. Sunnah matrukah, sunnah yang dah lama ditinggalkan. Selesai. Okey, untuk itu dulu, tak ada soalan asalnya ni. Salam and love from Kuching. Assalamualaikum Tuan Ibrahim. Dan Muzi, Masya Allah. Jadi untuk itu 54 minit cuy. Lama juga. Tadi asal 30 minit dia target. Jadi akhirnya dekat sejam. Okey, untuk itu dulu. Kalau ada soalan, hampa komen je kat bawah. Rajin-rajin esok lagi. Saya pun reply lah kan. Agak ni kalau soalan tu soalan yang sangat menarik, perlu kepada huraian. Biasanya saya akan buat satu juga video live. Kita sembang-sembang kan. Padahal tu dia jawab satu soalan je pun. Tanya-tanya, nanti kita pun jawab lah. Kalau saya tahu, saya jawab. Saya tak tahu, saya buat tak baca je lah. Biasanya kalau tak reply tu, saya tak tahu lah jawapan dia. Biasa kalau tak reply, saya tak tahu lah jawapan dia. Tapi kalau tahu jawapan, insyaAllah kita akan reply. Lebih lagi kalau daripada ejen kita, daripada ejen Kasturi Mas, ahli keluarga kita sebut kan. Rangkaian keluarga kita memang lagi. Kalau nak PM tepi pun ada nombor telefon saya. Boleh PM tepi. Kalau nak PM dekat Messenger pun boleh. Cuma Messenger ni lambat sikit sebab saya selalu off. Saya tutup ni telefon saya ni. Bila saya off saja, automatik dengan Messenger dia tutup. Tapi WhatsApp dia tak tutup, ujung. Jadi kalau nak WhatsApp pun boleh, Messenger pun boleh, kan, ataupun komen-komen pun boleh. Untuk itu dulu, tak ada soalan saya rasa. Untuk itu dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sebab sudi masuk untuk sembang-sembang santai tentang apa itu kasturi. Nanti kalau siapa nak tengok balik, boleh lepas bila ni boleh recap balik lah. Sebab ramai baru masuk ni saya rasa. Tadi tak ramai orang tengok, pasal ada 3 orang tu. Ni dah 7, 8, 9, 10 ni. Kan, nanti boleh recap balik selepas saya live. Sebab saya duduk cakap nak bagi cukup sejam. Jadi apa komen-komen, terima kasih juga kepada sudi masuk untuk tengok bersembang-sembang berbual-bual. Kalau siapa nak beli, RM20 saja satu. Kalau beli satu dozen, saya bagi harga special. Postage pun saya boleh tolong belanja kan. Jadi untuk itu dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Selamat yang bekerja, selamat bekerja esok. Siapa yang non-essential kena duduk rumah, selamat duduk rumah, berehat. Ini masa yang Allah Ta'ala bagi untuk kita rehat sungguh-sungguh.
pastikan ruang dalam rumah kita tu mesti dimasuki cahaya, terutama cahaya duha. Cahaya duha lebih kurang sampai pukul 11.30 sudah 45 lagi baru orang start tutup, sebab kita dah masuk fasa tengah hari. Matahari itu dia berjalan daripada ufuk nak sampai ke tengah. Okey, sampai tengah tu tutup sekejap, lagi lepas asar baru buka balik. Jadi duha dengan asar adalah cahaya yang sangat baik untuk kita masukkan dalam rumah kita. Dan satu lagi benda yang paling penting juga adalah pengudaraan waktu duha dan juga pada waktu asar, selepas asar. Sebab waktu duha dengan waktu asar ni adalah waktu unggas ataupun hasyaratul ard, binatang berkepak bersayap mereka akan keluar untuk mencari rezeki. Dan waktu ni biasanya dikaitkan orang tua-tua bagi tahu, dia kata waktu ni waktu subur, angin subur, cahayanya cahaya subur, cahaya barakah. Waktu duha, waktu lepas asar kan, wal asr, demi waktu asar mesti ada sebab keluarkan ayat Quran semua. Jadi untuk itu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bagi salam kan, cuma nak bagi tips lah, duduk rumah pun jangan stres. Pakai minyak wangi, pakai parfum Nikio untuk wangi kat udara, dan pastikan udara bertukar 12 kali dalam tempoh sejam. Tujuannya adalah untuk kita eliminate potential hazard yang ada dalam rumah kita. Kayu mereput, perabot kita mereput, tirai mereput, semua badan kita pun mereput. Cuma badan kita ni ada renewable cell, mereput, dia mati, dia hasilkan sel yang baru. Itu bezanya badan kita dengan perabot dia tak ada renewable cell. Jadi bila dia mereput, dia mengeluarkan chemical yang membuatkan kita stres. Jadi dekat itu dia akan menghasilkan sick burning syndrome, stress burning syndrome dan sebagainya, yang menyebabkan kita mudah untuk batuk, semua sakit, tekak dan sebagainya. Jadi untuk itu dulu, saya memang panjang saja aku nak lewatkan 1 minit saja lagi. Untuk itu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma minta maaf boy, sebelum last, bahasa yang saya gunakan aku hang ni adalah supaya mudah mesra. Kalau saya pakai saya awak rasa macam lembut pula. Jadi maafkan saya, ampunkan salah silap. Yang buruk itu daripada diri saya sendiri, yang baik itu pun datang daripada saya sendiri. Ya ke? Bukan. Yang buruk datang daripada diri saya, yang baik semua datang daripada Allah. Yang buruk yang hangpa nampak tu adalah daripada diri saya. Allah tak ada kelemahan pada diri Allah. Cuma Allah letakkan pada diri saya supaya nampak kelemahan. Sebagai saya manusia memang lemah. Jadi untuk itu dulu, assalamualaikum. 3 kali bagi salam tak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.